Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Ahmadi Bermuhammad Arsyad dari kumpulan I. Saya bersama dengan rakan saya iaitu Zahi dan juga Rosalia. Kami akan membentangkan mengenai teori komunikasi organisasi. Okey. Komunikasi adalah sesebuah organisasi adalah untuk memberikan maklumat yang tepat kepada ahlinya bagi meningkatkan hubungan sesuatu perkara. Hal ini adalah untuk memenuhi syarat untuk cadangan daripada orang bawahan untuk membantu pihak atasan membuat pilihan dan merangka strategi organisasi mereka. Pengertian komunikasi ini juga adalah contoh pertukaran mesej antara unit komunikasi dalam organisasi dan ia dirujuk sebagai interaksi organisasi. Organisasi itu terdiri daripada unit komunikasi yang disusun dalam hierarki dan beroperasi dalam persekitaran. Manusia biasanya terlibat dalam komunikasi ini sebagai subjek yang menerima, mentafsir dan bertindak berdasarkan maklumat yang mereka perolehi. Okey, seterusnya kita masuk kepada jenis teori komunikasi. Dalam konteks organisasi, ia terdapat beberapa teori. Antaranya teori struktur klasik. Teori komunikasi ini sering dikenali sebagai teori mesin. Ia telah dicipta ataupun ditemui pada tahun 1800 lama lagi. Menurut pandangan, organisasi ditakrifkan sebagai jenis industri yang memberi tumpuan kepada tugas dan menawarkan nasihat struktur yang ketat, membosankan dan tidak imajinatif. Falsafah ini mempunyai 4 prasyarat iaitu kuasa, perkhidmatan timbal balik, dogma dan juga disiplin. Teori yang seterusnya adalah teori neoklasik yang menjelaskan kepentingan elemen psikologi dan sosial ahli sebagai individu atau kumpulan kerja melalui eksperimen yang dijalankan, dan hasil kajian membawa kepada penemuan bahawa untuk meningkatkan produktiviti pekerja adalah penting untuk memberi perhatian kepada gaji, insentif dan persenjataan kerja mereka. Teori yang terakhir ataupun yang seterusnya adalah teori gabungan. Ia melibatkan tentang kesadaran kepentingan manusia yang berbeza di dalam organisasi atau baik birokrasi ini yang berlaku dan membawa kepada pekerja dalam firma untuk mempamerkan kualiti khusus atau keistimewaan organisasi supaya boleh diubah mengikut minat dan kebolehan individu tersebut. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk slide yang seterusnya. Terima kasih. Hai, nama saya Rosalia binti Afandi. Saya merupakan salah seorang daripada kumpulan I, iaitu kumpulan kucing, akan membentangkan tentang konsep, komponen dan andaian teori komunikasi organisasi. Let's go. Konsep teori komunikasi organisasi. Terdapat beberapa teori dalam pendekatan komunikasi organisasi klasik dan teori-teori tersebut telah dipelopori oleh Frederick Taylor, Max Weber dan Henry Fayol. Teori yang diperkenalkan oleh Frederick Taylor adalah dikenali sebagai teori pengurusan saintifik. Teori kedua dalam pendekatan klasik komunikasi organisasi adalah teori pengurusan klasik atau administrative management yang diperkenalkan oleh Henry Fayol. Seterusnya, teori yang ketiga dalam pendekatan klasik komunikasi organisasi adalah teori birokrasi yang diperkenalkan oleh Max Weber. Seterusnya, analisis akan diteruskan terhadap konsep hubungan manusia dalam teori komunikasi organisasi iaitu teori hierarki keperluan yang diperkenalkan oleh Maslow. Menurut Maslow, sebuah motivasi akan wujud apabila seseorang individu memiliki keperluan dan keperluan tersebut belum tercapai.
Seterusnya, melalui konsep hubungan manusia akan membincangkan teori-teori motivasi hygiene yang dibawakan oleh Herzberg. Teori motivasi hygiene ini merupakan sebuah teori yang membezakan di antara kepuasan dan tidak kepuasan secara jelas. Teori terakhir di bawah konsep hubungan manusia adalah teori yang diperkenalkan oleh McGregor. McGregor melalui teori yang diperkenalkannya telah menyatakan bahawa terdapat dua dimensi pandangan yang berbeza terhadap sifat manusia di tempat kerja yang mana telah digelarkan sebagai teori X dan teori Y. Teori pertama di bawah pendekatan sumber ialah teori grid pengurusan yang diperkenalkan oleh Black dan Mountain. Adalah teori yang mengenal pasti dua tingkah laku pemimpin, iaitu pemimpin yang bersifat task-oriented dan pemimpin yang bersifat people-oriented. Seterusnya, teori sistem yang diperkenalkan oleh Likert di bawah pendekatan sumber ialah berkenaan dengan satu teori yang mengandungi beberapa jenis bentuk pengurusan yang dapat diadaptasi oleh pengurusan sebuah organisasi di mana bentuk-bentuk pengurusan ini akan memberi kesan yang efektif atau kurang efektif dalam memberi kepuasan terhadap organisasi dalam merealisasikan matlamat individu. Akhir sekali, di bawah pendekatan sumber ialah teori Z yang diperkenalkan oleh William Auchi, turut juga dikenali sebagai cara pengurusan Jepun. Teori yang diperkenalkan ini bermatlamat untuk mengurangkan perselisihan pengurusan dengan konflik industri. Seterusnya, kita akan pergi kepada komponen teori komunikasi organisasi. Teori pengurusan saintifik dan memiliki 4 komponen utama. Pertama, menggantikan penggunaan kaedah lama dengan pembangunan ke atas setiap komponen pekerjaan seseorang manusia. Kedua, memilih, melatih, memperbaiki tenaga kerja melalui kaedah saintifik. Ketiga, bekerjasama dengan tenaga kerja dalam menyelesaikan tugasan secara saintifik. Dan yang terakhir, pembahagian samarata akan kerja tanggungjawab di antara pihak pengurusan dan pekerja. Teori pengurusan klasik memiliki 14 komponen, di antaranya seperti pembahagian tugas, kuasa, disiplin, kesatuan dalam arahan, kesatuan dalam tujuan, subordinasi, kepentingan individu dari kepentingan umum, imbuhan, pemusatan, skala chain, susunan, equity, kestabilan tempoh bekerja para kaki tangan, inisiatif dan esprit de corps. Terdapat beberapa komponen di dalam teori birokrasi, antaranya seperti pengkhususan dan pembahagian tenaga kerja, peraturan dan prosedur, hierarki kuasa, komunikasi formal, penerangan pekerjaan yang terperinci, pekerjaan berdasarkan kepakaran dan persekitaran impersonal. Dalam teori hierarki keperluan Maslow, keperluan manusia telah dikumpulkan, dinilai dan disusun mengikut kepentingannya. Model yang diperkenalkan oleh Maslow dalam memahami hierarki keperluan manusia adalah berbentuk piramid di mana tingkat terbawah adalah keperluan asas manusia, iaitu keperluan psikologikal. Tingkat kedua adalah keperluan manusia untuk merasa selamat, diikuti dengan rasa kasih dan perasaan memiliki dan dimiliki, keperluan harga diri dan kesedaran kendiri bagi memenuhi keseluruhan hierarki keperluan. Seseorang itu harus mengecapi keperluan asas dan memenuhi keperluan lain secara
satu persatu berdasarkan kepentingannya. Teori motivasi hygiene telah dibahagikan kepada dua komponen, iaitu motivasi dan hygiene. Antara faktor yang menyumbang kepada motivasi adalah seperti persekitaran tempat kerja yang mencabar, pengiktirafan akan pencapaian tanggungjawab dan peluang untuk memperoleh pencapaian, manakala faktor hygiene adalah seperti gaji, faedah, keadaan kerja, alarm, status pekerjaan dan sebagainya. Komponen teori X dan teori Y ialah pandangan dari sudut pesimistik adalah teori X, iaitu manusia adalah semula jadi malas atau mengelak untuk bekerja. Manusia adalah sememangnya tidak bertanggungjawab sehingga memerlukan pengawasan. Hal ini bertentangan dengan teori Y, di mana manusia boleh mendapati bahawa pekerjaan adalah sesuatu yang menyeronokkan dengan syarat dalam keadaan yang sesuai. Melalui teori grid, pengurusan terdapat 4 gabungan yang terhasil dari 2 orientasi utama kepimpinan, iaitu pemimpin yang memberi fokus penuh terhadap hasil kerja dan pekerja. Pemimpin yang memberi fokus penuh kepada pekerja namun tidak terhadap hasil kerja. Pemimpin yang tidak memberi fokus terhadap kedua-dua hasil kerja dan pekerja, dan pemimpin yang memberi fokus terhadap hasil kerja namun tidak terhadap pekerja. Pengkaji ini telah memperkenalkan 4 komponen teori sistem 5 di mana bentuk organisasi yang dilabel sebagai sistem 1 sehingga sistem 5. Sistem 1 diberi nama organisasi eksploitatif autoritatif, sistem 2 atau benevolent authoritative organizations, sistem 3 atau organisasi konsultatif, dan sistem 4 organisasi partisipatif. Dia ada 4 je sistem. Sorry guys. Teori Z mengandungi 8 komponen, iaitu pekerjaan semua hidup, proses penilaian dan kenaikan pangkat, aliran kerja yang tidak khusus, keputusan dibuat secara kolektif, mengamalkan nilai-nilai kolektif, keprihatinan yang holistik, hubungan kekeluargaan dan kesatuan sekerja dalaman. Andaian atau idea teori komunikasi organisasi dalam pendekatan klasik dapat dilihat melalui ciri-ciri komunikasi dalam konteks pengurusan, konteks aliran komunikasi, saluran komunikasi dan style komunikasi. Arah aliran komunikasi dalam konteks organisasi sering digambarkan dalam 2 bentuk utama, iaitu komunikasi menegak dan komunikasi mendatar. Komunikasi menegak merujuk kepada aliran komunikasi antara tahap yang berlainan dalam hierarki sesebuah organisasi, manakala komunikasi mendatar melibatkan interaksi dan pertukaran maklumat antara individu maupun kumpulan dalam sesebuah struktur organisasi. Menurut Mustafa 2015, perkongsian makna dan pertukaran maklumat antara 2 individu atau lebih adalah suatu bentuk komunikasi. Komunikasi ke atas adalah komunikasi yang berlaku apabila ahli bawahan berkomunikasi dengan pegawai atasan yang memiliki tahap hierarki yang lebih tinggi. Contohnya, seperti hal yang melibatkan penyampaian sumber maklumat, cadangan, laporan atau soalan kepada pihak atasan dalam sesebuah organisasi. Komunikasi ke atas amat penting bagi memberi peluang kepada orang bawahan berkongsi pendapat dan maklumat serta membincangkan sesuatu isu atau bertanya soalan kepada pihak atasan. Hal ini amat membantu dalam proses untuk membuat keputusan yang lebih baik, menyelesaikan masalah dan memberi peluang kepada pekerja bawahan untuk melibatkan diri mereka dalam
membuat keputusan organisasi. Komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang terjadi apabila pihak atasan menyampaikan arahan semasa dasar atau maklumat kepada orang bawahan di peringkat hierarki yang lebih rendah dalam sesebuah organisasi. Bentuk komunikasi ini sering digunakan untuk menyampaikan arahan, memberikan tugas, menggalakkan kerjasama, pertukaran maklumat dan idea bagi mencapai matlamat organisasi, menyampaikan dasar atau misi sesebuah organisasi, memberikan maklum balas atau memberikan penilaian prestasi kepada orang bawahan. Komunikasi ke bawah sangat penting dalam mengekalkan hala tuju organisasi bersama dan penyelarasan dalam organisasi serta menyediakan panduan yang jelas untuk rujukan orang bawahan. Saluran komunikasi organisasi. Dalam konteks organisasi terdapat beberapa bentuk utama yang digunakan, iaitu secara bersemuka, bertulis dan perantara, seperti telefon dan komputer. Saluran komunikasi bersemuka ialah saluran yang melibatkan interaksi bersemuka secara langsung antara dua atau lebih individu maupun secara kumpulan. Saluran komunikasi bertulis adalah melibatkan penggunaan dokumen bertulis antaranya seperti surat, memo, laporan email, mesej, teks untuk menyampaikan maklumat. Saluran komunikasi perantara merupakan saluran pelbagai teknologi seperti komputer, telefon, aplikasi menghantar dan menerima mesej dengan kadar yang segera atau penggunaan media sosial. Style atau gaya komunikasi organisasi. Style atau gaya komunikasi adalah berbentuk formal, contohnya penggunaan pangkat atau gelaran bagi membezakan kaki tangan pengurusan dan bawahan. Contohnya antara penolong accountant dan pembantu accountant. Contoh. Sebagai contoh juga, gelaran atau pangkat yang berhormat atau yang berbahagia. Next, kita akan pergi kepada teori hierarki keperluan Maslow. Terdapat 5 andaian manusia dimotivasi oleh keperluan asas, iaitu keperluan fisiologikal, iaitu keperluan asas pemberian gaji dalam konteks organisasi. Keperluan keselamatan adalah keperluan kedua dalam hierarki keperluan Maslow. Keperluan ini berkaitan dengan keselamatan fizikal dan emosi individu di tempat kerja. Keperluan harga diri adalah keperluan keempat dalam hierarki keperluan Maslow, iaitu kehendak dalaman yang boleh dicapai melalui pengiktirafan dan perhatian. Seterusnya, kita pergi kepada hubungan antara teori dan realiti. Saya singkatkan pembentangan kali ini mengenai 5 teori andaian manusia kerana masa tidak mengizinkan. Jadi, hubungan antara teori dan realiti. Kandungan komunikasi adalah berkaitan dengan tugas tetapi juga bertujuan untuk menjaga kualiti hubungan manusia, dikenali sebagai komunikasi penyelenggaraan. Menurut Maslow, keperluan untuk interaksi sosial mesti dipenuhi sebelum individu boleh meneruskan kepada keperluan yang lebih tinggi seperti penghargaan dan pengiktirafan diri. Dalam konteks komunikasi penyelenggaraan membantu memenuhi keperluan interaksi sosial dan mengukuhkan hubungan manusia yang kemudiannya membolehkan individu mencapai keperluan yang lebih tinggi dalam hierarki keperluan Maslow. Arah aliran komunikasi dalam organisasi umumnya melibatkan komunikasi menegak dari atas ke bawah, tetapi tidak terhad kepada itu.
Terdapat juga arah komunikasi mendatar antara rakan kerja dan komunikasi ke atas daripada pekerja kepada pengurusan. Komunikasi dan interaksi di kalangan pekerja termasuk komunikasi mendatar adalah sama pentingnya dengan komunikasi menegak ke bawah dalam mencapai matlamat organisasi. Saluran komunikasi adalah penekatan saluran diberikan kepada saluran komunikasi dalam bentuk tulisan, jumlah kandungan mesej dan komunikasi yang berbentuk emosi dan kandungan sosial adalah mustahak dalam konteks hubungan komunikasi antara pengurusan atasan dan pekerja sesebuah organisasi. Saluran komunikasi bertulis dan lisan yang diamalkan oleh organisasi mestilah dapat menyampaikan mesej yang betul, mengambil kira aspek emosi dan sosial bagi membina hubungan yang sihat. Teori Greek pengurusan Greek kepimpinan oleh Robert Blake dan Jane Mountain ialah pendekatan untuk mengukur dan menambah baik latihan kepimpinan yang sering diberikan kepada pentadbir. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan gaya kepimpinan, merangsang kepuasan dan meningkatkan kreativiti pekerja. Andaian asas dalam teori ini ialah kepimpinan akan menjadi lebih berkesan sekiranya pemimpin memberi perhatian kepada kedua-dua aspek manusia dan pengeluaran secara seimbang. Terdapat 4 jenis teori Greek pengurusan Greek kepimpinan. Yang pertama ialah pengurusan miskin, kepatuhan berdasarkan kuasa, pengurusan tengah jalan dan pengurusan kelab negara. Kesimpulan, teori komunikasi organisasi ialah kajian tentang bagaimana maklumat, mesej dan idea dihantar dan difahami dalam organisasi. Kesimpulan teori komunikasi organisasi menyatakan bahawa komunikasi merupakan elemen kritikal dalam kejayaan dan kecekapan sesebuah organisasi. Komunikasi berkesan memudahkan aliran maklumat yang lancar, membolehkan kerjasama, penyelarasan dan membuat keputusan termaklum. Sebaliknya, komunikasi yang lemah atau terganggu boleh menyebabkan salah faham, konflik dan ketidakserasian dalam operasi organisasi. Kesimpulannya, teori komunikasi organisasi merupakan asas penting bagi organisasi moden. Komunikasi yang berkesan dapat memudahkan kerjasama, inovasi dan pencapaian maklumat organisasi. Oleh itu, adalah penting bagi organisasi memahami dan menggunakan prinsip komunikasi yang baik dan mengaktifkan peranan budaya organisasi dan berkembang teknologi dalam konteks komunikasi.